Tapi longkang ni pastikan hampa asah bagi dia smooth lah. Bagi dia betul-betul licin. Kalau seeloknya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay geng, hari ini sebelum aku sambung video ni, siapa yang masih baru di channel aku, jangan lupa untuk pergi like, subscribe, share dan komen dulu geng. Okay, jom kita sambung. Okay geng, hari ini aku nak share sikit lah dengan apa, sebab sekarang ni ramai yang kata, bukan ramai, banyak benda ni yang terjadi lah tentang motor enjin jet rod. Selalunya untuk enjin jet rod ni, bila mana kita pakai spacer besi, ramailah yang terjadi. Bila jet rod, flow punya enjinnya menjadi drop. Walaupun kita dah tukar dia punya oil pump, tapi dia punya flow tu tetap slow. Dia naik tapi dia slow. Okay, aku nak share sikit lah dengan apa ni. Bukan nak kata resepi, bukan nak kata formula, tapi ni adalah sharing aku lah dengan tak apa aku yang belum tahu lagi tentang benda ni. So aku share sikit dengan apa pasal gasket ni. Pasal gasket ni. Gasket ni ada kaitan dengan flow minyak enjin. Dan flow minyak enjin satu, dan yang kedua aku akan tunjukkan tentang timing dia. Nampak timing dia? Kan ramai orang yang tukar timing dia padahal tak dari cam pun kan. Ni adalah wayang sahaja. Tapi aku tak pakai adjustable, aku pakai balik yang original. Selalunya orang tukar yang cam adjustable ni, mereka akan dial cam. So aku tak dial cam guys. Aku tak berkesempatan untuk dial cam. Okay, aku tak dial cam, tapi aku ada cara lain yang aku boleh kongsikan dengan hampa tanpa tanpa mendial cam menggunakan alat piring degree. Okay, macam mana cara nak buat dia, aku akan sharekan dengan hampa. Cara ni untuk orang yang tak ada degree wheel lah. Cara yang aku nak tunjuk ni, konsep dia hampir ataupun lebih kurang sama je macam dial cam. Kita akan cari valve overlap interior dan exhaust yang sama untuk kita dapatkan marking chain yang baru. Ni adalah cara orang dulu-dulu modi motor lah sebelum tercipta dial cam. Siapa yang tak ada kesempatan untuk beli degree wheel tu, bolehlah cuba-cuba dengan cara ni. Nak tahu macam mana? Apa kena stay tune. Jom kita lanjut. Okey, apa nampak? Selalunya flow minyak enjin jet rod ni dia akan menjadi slow. Sebab apa dia menjadi slow? Sekejap aku akan bagi tahu kat apa. Sebab apa dia jadi slow walaupun kita dah tukar oil pump racing ataupun gear oil pump racing. Nampak macam aku dah tukar oil pump racing dan gear oil pump racing. Siapa yang belum tengok aku tukar gear oil pump dan oil pump racing ni, apa boleh pergi tengok dulu dekat channel aku, ataupun hampa boleh ke description bawah, aku tinggalkan link. Dan hampa boleh juga tengok di atas. Okey, aku akan tunjuk sikit lah pasal gasket ni berkaitan dengan flow engine oil. Dia ada kaitan juga. Macam mana kaitan dia, lagi aku akan beritahu. Hampa just stay tune, hampa chill, relax ya. Walaupun oil pump, gear oil pump dah racing, tapi flow engine oil dia tetap slow. Kenapa? Okey, untuk konten kali ni dua benda kan aku nak share kat hampa. Flow engine oil, problem flow engine oil kalau motor yang dah jet rod, dan cara dial cam tanpa menggunakan piring degree, dan hampir sama seperti dengan dial cam guna piring degree lah. Hampir sama tapi tak tepat lah. Cuma dia boleh buat. Kalau apa boleh nampak, flow minyak enjin dia adalah yang ni. Oh, lemak silau. Okey, nampak? Ni kan. Ni adalah flow engine oil dah. Ni adalah flow engine oil dah yang kecil. So pastikan yang ni jangan tersumbat. Okey, pastikan hampa tembak angin ataupun hampa lap jangan sampai tersumbat lah. Ni adalah flow minyak enjin yang akan naik ke head. Okey, dia akan naik pergi ke sini lah. Tempat kita untuk check engine flow. Dia akan naik ke sini. Okey, dia akan naik tiang ke sini. Tiang ni adalah di tiang di sini. Okey, selalu-lalunya motor yang dah jet rod ni ramai yang bagi tahu lah, flow minyak enjin dah jadi slow, tak macam yang original walaupun dah tukar oil pump dan gear oil pump. Okey, sebab apanya? Sebab tengok bila kita masukkan spacer dulu. Okey, kau nampak flow engine oil dekat gasket spacer ni, nampak dia ada lubang 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni lubang yang kecil.
Nampak kedudukan dia macam ni lah. Kalau pada belah depan kan, motor hampa pun sama juga, macam ni juga betul dia. Okey, nampak flow minyak enjin. So bila flow minyak enjin ni, dia akan tembak melalui tiang ni. Ni tiang sini. Nampak tiang ni kan, nampak kan. Tu dia akan masuk, flow minyak enjin tu dia akan masuk naik ke tiang yang ni. Lepas tu dia akan tembak ke cam. So cam akan mantak injek oil ke seluruh komponen head lah. So head apa jadi tak jam. Kalau minyak tak naik, yang tu memang pisang, memang bahaya. So kita kena check bila kita dah lepas buat motor, kita kena check engine flow dia okey ke tak okey. So, untuk gasket block yang original, nampak ni original, dia main retas kan. Dia main retas, dia tetap ada lubang sini juga. Sama seperti sini, nampak? Dia tetap ada lubang. Yang kecil tu adalah lubang engine flow dia. Okey, so yang original, bila hampa pakai yang original material ni adalah kertas. So dia boleh serap dan dia hantar ke sini. Nampak? Ni adalah lubang engine flow dia lah. Dia serap melalui sini, dia akan naik ke tiang lah. Dia akan naik ke tiang ni terus ke head. Lagi satu sebelum terlupa, ada lagi satu barang yang berkaitan dengan engine air flow juga, iaitu start head block. Sekarang dekat pasaran ada dua jenis start head block, yang original dan yang aftermarket. Daripada segi luaran fizikal, kalau kita tengok dua start head block ni memang ada perbezaan. Perbezaan tu kita kena ambil kira juga sebab dia bersangkut dengan engine oil flow. So hati-hati nak tengok apa perbandingan antara dua start ni. Saya aku akan tunjuk. Okey, kalau kita nak lajukan dia macam biasa balik, macam mana? Okey, untuk nak lajukan macam biasa balik, sebab oil pump pun kita dah tukar, tapi flow dia tetap slow. So kita kena buat cara macam ni. Ni aku share lah dengan apa. So perbezaan antara material ni amat penting juga untuk ambil kira. Benda tu apa kena ambil kira jugalah dalam dunia modifikasi ni. Cara untuk kita nak standardkan dia balik, nak lajukan dia punya flow, kita kena dia buat lurah dekat sini. Kita kena buat lurah dekat sini dan dekat sini, depan belakang kita kena buat. Nampak kan ni? Ni sini dan sini. Kira ada dua belah lah kita kena buat. Kalau kata kita tak asah dia tertutup. Nampak dia ada, memang dia ada tenggelam sikit, nampak? Dia ada tenggelam kan? Dia memang tenggelam tapi kurang, apa dia punya flow tu kurang kelajuan. So kita nak modifikasi sikit, kita belah sikit dia punya apa spacer ni. Jangan belah besar pula, belah sikit je, kecil je. Lebih kurang screwdriver ni ke. Buat longkang ni aku gunakan machine potting Dremel ni. Dan aku gunakan mata yang sah, nampak? Mata yang sah. Kalau pun nak pakai mata yang ni pun boleh juga, tak ada masalah. Mata potting boleh ya. Mana-mana boleh. Asalkan buat dia punya lurah. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Okay geng, nampak? Aku dah buat dia punya lurah, nampak tu? Nampak tu? Nampak aku dah buat dia punya longkang. Nampak kan? Dua-dua belah aku buat longkang. Tu nampak? Aku buat longkang, tapi longkang ni pastikan hampa asah bagi dia smooth bagi dia betul-betul lincin. Kalau seeloknya lah, kalau kata hampa rajin, hampa tebas terus je yang tengah ni kan. Hampa tebas terus. Hampa tebas jadi dia kosong lah tadi. Hampa tebas terus. Kita masukkan dua piston macam biasa, bubush. Okey, jangan terbalik nampak kedudukan dia akan jadi macam ini guys. Tu. Nampak kedudukan dia jadi ada longkang. Jadi flow minyak enjin tu dia cepat sikit lah untuk nak tendang naik ke atas kan. Macam aku tak tebas lah. Macam aku asah ni je. Aku asah buat dia punya longkang sahaja. Lagi satu pasal tentang batang skru head block. Kalau apa boleh nampak. Apa tengok untuk skru yang original sini. Sini dia besar. Dia besar.
Lepas tu bawah ni dia kecil. Lepas tu bawah ni dekat trik ni dia besar balik. Untuk skru yang original. Okey, untuk skru yang dah tukar, untuk yang dah jack rod, batang dia mai sama besar tengok dari ujung ni sampai kat dia punya trik tengok semua besar. Ni ada 2 perbandingan nampak. Yang putih ni original, yang ni adalah skru yang aftermarket. Nampak kan? Bila laluan minyak, okey aku bubuh dekat dia punya laluan minyak. Okey, tengok nampak laluan minyak. Nampak kan? Ni adalah laluan dia punya engine flow. Okey, ni dia punya engine flow. Nampak? Nampak kan? Dia ada gap banyak dalam lubang ni. Tu. Dia ada gap banyak. Kalau flow minyak tu dia boleh lalu dengan banyak sebab lubang dia besar. Nampak tu? Nampak? Batang tengah ni kecil. So dia punya ruang untuk engine flow lalu tu lebih selesa, lebih kuat lah sebab dia ada banyak ruang. Okey, ni untuk original. Ni skru yang aftermarket. Okey. Apa nampak? Tengok. Gap dia dalam lubang tu terlampau kecil. Tu nampak? Dia jadi engine flow tu sempit. Laluan dia jadi sempit. So untuk nak memperbesarkan dia, ramai banyak cara sebenarnya untuk buat ni. Macam dengan sesetengah orang ataupun sesetengah pemain lah, tak kisahlah siapa pun, depa asah dia punya start head block. Start ni depa asah bagi kecil sikit supaya flow minyak enjin tu menjadi lebih besar lah. Macam dengan cara aku tak asah dia punya batang skru, bukan sebab apa, untuk cara aku lah. Cara aku sebab aku tak asah batang ni, aku takut semasa kita tok nanti, tok head block, aku takut skru ni putih. Yang tu je yang aku takut. Sebab tu yang aku tak asah ni. Okey, macam mana kalau cara aku pula? Macam cara aku asahkan ke dalam lubang ni, nampak? Bukan asah banyak pun, asah sikit je dalam lubang ni. Nampak? Tak dapat nak zoom. Ni. Lubang ni hampa asah sikit je bagi dia besar supaya flow minyak enjin tu lalu lebih selesa lah. Kalau tidak dia sempit sangat. Nampak? Tu, ruang dia terlampau kecil. Nampak terlampau kecil. Okey, dekat blok pun nampak buat benda yang sama. Nampak? Aku dah mesin dah. Tu nampak? Bukan kita asah bukan banyak kita asah sikit je. Kita asah sikit je macam aku. Bermula daripada sini kan. Bermula daripada blok, aku buat lubang tu besar. Semakin naik ke atas, aku buat semakin kecil lubang tu. Jadi bawah besar, atas kecil-kecil lah. Bukan apa, untuk kita nak bagi lajukan dia punya pressure, baru minyak tu akan meluncur lebih laju. Tu aku punya pemikiran dan cara pemikiran aku. Kalau hampa ada cara lain ataupun ada cara hampa tersendiri lebih baik, hampa boleh drop komen di bawah dan hampa kongsikan di bawah macam mana cara hampa buat. Untuk yang pertama dah settle, aku dah bagi tahu sebab apa motor Gerard engine flow dia jadi lambat naik. So aku dah cerita dan aku tunjuk dan apa perlu buat kalau minyak enjin lambat naik. Okey, next kita akan buat benda ala ni. Cara ni adalah untuk orang-orang yang tak ada degree wheel. Cara yang aku nak tunjuk ni konsep dia hampir-hampir sama macam degree wheel. Kita akan cari dia punya valve overlap yang sama untuk kita dapat marking chain yang baru. Macam mana cara dia? Hampa kena stay tune untuk next part. Macam biasa, lepas tengok jangan lupa untuk like dan komen di bawah apa pendapat hampa.